Yang pertamanya saya ingin mengandalukan kepada semua yang hadir pada malam ini, forum yang kedua. Ini merupakan forum yang kedua, yang mana forum yang pertama yang telah kita laksanakan lebih kurang 3 minggu lepas telah mendapat sambutan hangat di kalangan peminat-peminat forum di Kelantan. Sebab isu yang kita bangkitkan pada forum yang pertama ialah isu yang berkaitan dengan hukum wudu. Jadi malam itu memang mulai boboh lah. Tapi malam ini insyaAllah saya percaya akan ada hadirin yang akan datang sebentar lagi. Dan isu yang kedua yang kita bangkitkan ialah berkaitan dengan pembangunan BN, pembangunan Kelantan, iaitu pada tahun 1978 hingga 1990. Dan pada forum kali ini kita datangkan beberapa orang mantan. Yang saya kira mantan-mantan ini adalah orang-orang yang terlibat secara khusus dalam pembangunan Kelantan, khususnya di era pemerintahan BN tahun 1978 hingga 1990. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan ahli-ahli panel kita pada malam ini. Yang pertamanya saya persilakan terlebih dahulu moderator kita pada malam ini, Datuk Wai-Wahing, untuk menjadi moderator pada malam ini. Untuk makluman, Datuk Wai-Wahing ini merupakan mantan ahli Parlimen Kota Baru, mantan Adun Kelantan, dan juga mantan pegawai Menteri Besar. Seterusnya kita persilakan Datuk Mahmir Rajab, bekas SDO pada tahun 78-90 dulu. Yang seterusnya Nik Mahmud Nik Hasan, salah seorang daripada CEO PKNK dulu. Seterusnya Datuk Ahmad Raston, bekas DMB. Dan bagi pihak orang PAH pada malam ini, kita jemput Abetah. Kita jemput Abetah untuk dia bela Kelantan, untuk dia bela PAH khususnya. Daripada mungkin saya kira serangan-serangan daripada yang selain daripada PAH boleh lah. Jadi insyaAllah takbir. Datuk Razali, dipersilakan Datuk Razali PMB Kelantan daripada tahun 90, semangat 46. Diminta hadirin-hadirin yang hadir pada malam ini kita penuhkan GPR dulu. Sebab selepas ni orang duduk beratur dulu ni. Orang duduk beratur cem di orang kecil. Jadi mari kita GPR belakang sebab kita lalu kepada sahabat-sahabat kita ni untuk memenuhkan majlis. Saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Datuk Wai-Wahing untuk memenuhkan majlis. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Forum bertajuk BN Pembangunan Kelantan 1978 sehingga 1990, iaitu 3 penggal Kelantan di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional. Dan bersama-sama kita pada malam ini semuanya pemain-pemain ataupun players yang semuanya terlibat secara langsung di dalam era 78 sehingga 90. Di sebelah kanan tuan-tuan sekalian yang berbahagia, Datuk Haji Ahmad Rostam bin Datuk Haji Ahmad Mahir selaku Adun pada tahun 78, Exco pada tahun 82, dan Timbalan Menteri Besar pada tahun 1986 sehingga tahun 1990. Di sebelah beliau ialah Haji Nik Mahmud Nik Hasan selaku pengurus besar Perbadanan Kemajuan Intisab Negeri Kelantan daripada mula-mula BN menang, Tan Sri Datuk Muhammad Yaakob menjadi Menteri Besar,
tahun 78 sehinggalah tahun 1984, iaitu penggal yang kedua. Dan di sebelah beliau yang serba hijau, stocking hijau juga, tak tahu apa mana ni. Mana siapa mari majlis kita hijau? Datuk Fahmi Rejab, seorang pegawai tinggi kerajaan asal daripada Pacok dan ahli UMNO sejak daripada umur 17. Tahun 1954 ahli UMNO dia. Masa dia mengaji lagi. Dan beliau merupakan pegawai pembangunan negeri Kelantan tahun 1979 sehingga 4 tahun berakhir dengan tahun 1982. Dan sebelah beliau adalah Datuk Rozali Ishak yang tidak asing pada kita, adun tahun 1986 sehingga 1990, dan kemudiannya menjadi timbalan Menteri Besar kedua untuk dua penggal di bawah yang Allah Yarham Tuan Nik Aziz, dan sebelah ujung sekali Tok Hasan Tuan sendiri, Tuan Haji Abdul Fattah Harun, orang yang istiqomah dalam perjuangan. Mereka ajar mereka mana tak semari. Di antara orang yang paling degil dalam lepas ni. Dan beliau menjadi ahli Dewan Negeri di kawasan ahli Dewan Negeri Lemang pada tahun 1982. Tahun 82 betah menjadi adun di Lemang, dan beliau sempat pada waktu itu bersama-sama dengan Datuk Asri yang menjadi ketua pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri pada tahun 82 hingga 86. Untuk pusingan yang pertama, saya akan mohon kepada ahli-ahli panel untuk menceritakan mengenai dengan peranan masing-masing, bermula dengan yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Rustam. Masa Datuk menjadi adun buat pertama kali tahun 1978, masa pertama kali UMNO mengambil balik negeri Kelantan daripada PAS di dalam pilihan raya negeri Kelantan 11 Mac 1978, apakah perancangan pembangunan yang dirangka oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional Negeri Kelantan, dan setakat mana pelaksanaan yang mampu dilakukan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional sejak ini bebas, ini apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Majlis selaku moderator, ahli-ahli panel, dan seluruh hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan setelah dekat 30 tahun dah diberi kesempatan untuk memulai semula apa yang telah kita lakukan pada negeri ini di zaman kita pemerintah. Oleh kerana ada banyak ahli panel, saya tidak nak ambil masa yang panjang, cuma nak sebut sepintas lalu pada dasar apa yang kita dapati di negeri Kelantan pada masa itu, dan apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah yang kita temui berada di negeri Kelantan pada masa itu. Okey, bila kita mengambil alih tahun 78, kita buat kajian sosioekonomi di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Rozali Hamzah selaku Pengerusi Badan Pembangunan Negeri tentang tahap kesihatan ekonomi dan sosial negeri Kelantan. Ini kajian Kelantan dah sebenarnya sikit. Jadi kita buat kajian di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Rozali, dan kita dapati tahap kesihatan di Kelantan ini kalau tidak kritikal menjurus ke arah kritikal. Kalau tak kena buat, dia boleh masuk ICU. Why saya kata begitu?
Pertama, kita dapati ketidakseimbangan taburan penduduk dalam negeri yang membuat tekanan begitu hebat kepada kawasan yang didiami oleh penduduk. Saya explain. Jajahan Bulu Kelantan, masa itu tidak bermusang. Bulu Kelantan, Kuala Kerai, Macang, Tanah Merah, Pasir Putih. Jajahan-jajahan ini kalau campur semua kali, dia merupakan 70% daripada bumi negeri Kelantan. Tetapi 70% ni hanya 30% saja rakyat Kelantan mendiami jajahan. Sedangkan jajahan Kota Baru, Pacok, Tumpak, Pasir Mas, dia merupakan 30% saja jumlah negeri. Tetapi dalam 30% ni 70% rakyat Kelantan duduk sini. Dan kekurangan pada itu dia jadi tekanan yang begitu hebat, sehingga kan 30% tanah ni sudah tidak mampu lagi nak menyediakan rezeki yang cukup pada rakyat. Sebab itulah kalau kita lihat sejarah di Kelantan ni, ya dulu lagi orang kita sudah pun berpindah secara temporary, berhijrah. Mula-mula Kedah, saya ingat lagi rumah saya dekat Malaysia tu, masa musim padi ni, musim menuai khususnya, penuh. Orang terpaksa keluar dari Kelantan cari makan di Kedah. Lepas Kedah, Singapura habis dari buruh kasar di Singapura. Tinggal anak bini 7-8 bulan tak tahu lagu mana, tapi terpaksa kerana tidak ada pekerjaan. Jadi pengusaha pertama yang kita buat, kita kena buka Kelantan Selatan, dan kita mesti mengadakan rancangan-rancangan untuk seboleh-bolehnya berpindah sebanyak mungkin rakyat yang ada di 30% jajahan ini kepada 70% jajahan. Masalah yang kita hadapi ialah Kelantan ni, kita kata yang misalnya Komusan tu sebahagian daripada Kelantan, Labung tempat Datuk Razali Sawak ni sebahagian daripada Kelantan. Tetapi saya percaya 80% daripada penduduk Kota Baru pada masa itulah tak pernah pun sampai ke Komusan, tak pernah sampai ke Dapur. Kalau sampai pun lalu ke kereta api nak pergi ke Kuala Lumpur. Saya sendiri tak pernah sampai. Kita isolated di sana sendiri dalam negeri Kelantan. Serumus yang pertama nak buka tanda rancangan, nak pindah sebanyak mungkin ke sana, communication system mesti ada. Pada masa itu tak ada jalan. Tak ada jalan ke Komusan, setakat Kuala Kerai, tak ada jalan ke Dapur. Kuala Bala boleh tak jalan itu ya. Saya ingat saya pergi ke Karangan. Masa itu Karangan ni dekat lah kampung Maliurang, tak ada kata pegangnya. Zaman dulu buat je saya masuk. Saya pergi ke lebih di antara kawasan yang cukup lala, 4 jam nak masuk, tak ada jalan. Serusan pertama kita kata kita kena nak pindah, kita kena buat rancangan untuk pindah. Kita ke sana dengan membuka kawasan-kawasan rancangan secara tersusun, secara teratur, dan kita juga terpaksa terlebih dahulu menyediakan rangkaian jalan-jalan untuk membolehkan kita buat rancangan-rancangan tadi. Alhamdulillah, pada masa itu kerajaan PAS pada masa itu kita tewas tu, kita menengok dia ada LTTN. Kita ambil alih LTTN, kita permoleh, kita bentuk apa yang kita panggil Kesedar. Sampailah saya ini, dan Kesedarlah kita tugaskan untuk buat rancangan-rancangan tanah. Kalau dulu lebih saya sebut tadi, tak boleh ikut jalan. Dulu ke zaman dulu kena ikut sunat lebih. Saya tidur semalam dengan Datuk Ifisain di atas kaki di lebih dengan Mula Datuk Sesemurai untuk tengok kawasan itu. Wajar masuk ke jalan itu. Alhamdulillah itu berjaya. Saya ringkas saja. Lepas tu kita fikir pula, tak semua nak pergi ke hulu. Kalau semua lagi pun tak mampu juga kita nak sedia untuk semua. Maka fikir kita buat rancangan satu lagi nak industri. Ini saudara Nik Mahmud lah
yang mengetuai jabatan untuk menyediakan scratch. Cuma saya boleh katanya kita kena start daripada scratch kalau penting. Zero lah. Tak ada kamu satu. Kita kata dapat industri tapi tak ada kamu satu. Masa-masa pun tak ada. Oh, tak ada kamu satu. Saya pada masa itu tidak terlibat sangat sebab saya adil biasa. Cuma saya terlibat bila saya menjadi timbalan Menteri Besar. Masa itu Menteri Besarnya Saudara Jaafar dan Saudara Jaafar Abu Bakar. Dan saya rasa bangga hari ini kerana syarikat yang saya bawa mari pada masa itu masih beroperasi di Pekalan Jepun. Rumbaku bersyukur Mr. Yusyarkan. Dia nak buka industri dia di Melaka. Dia tersik mata. Lantai memang tak ada kamu satu. So kita rayu dia, bawa mari dia sini, pujuk dia, rayu dia, pasal dia dapat tahu dia ni berhenti dia. Dia berhenti dia. Saya bawa je kamu saya. Jamu dia pada dia negeri kan. Ulu dia lepuk, tapi itu saya jamu dia. Alhamdulillah. Dia pun terbuka hati, dia buka kilang rumah. Dan ini gerobak tu nak tambah lagi. Dia tambah dia. Dan saya dia pergi dapur dia di Jepun, dia ada hotel dia kaya dan lain-lain. Dan alhamdulillah dia masih beroperasi di situ dan saya rasa dia ada besar lagi. Tetapi banyak masyarakat seperti saya masa itu saya pergi ke dengan Saudara Jaafar pergi ke Germany, ada bom hacker yang tahu dia ada kilang dulu. Pas saya pergi ke Milan, Itali, jumpa Melayu tapi lagi boleh explain lah problem yang kita hadapi untuk nak bawa mari sini. Satu benda saya boleh sebutnya, kita tak dapat. Jadi satu perancangan yang kita buat kan tak sempat kita laksanakan kerana kita kalah. Ada orang-orang kita rancang untuk buat jalan sama ada jalan darat ataupun jalan kereta api nak menghubungi Kuantan dengan Pekalan Jepun supaya kita buat report situ boleh lah, tapi tak kita kalah. Kita buat. Okey, itu dua perkara besar. Benda-benda asas yang lain pun banyak kekurangan pada masa itu. Saya ditugas untuk jaga kesihatan masa Esko, jaga perumahan masa saya jadi Kepala Peristah dan juga masa Esko. Dari segi kesihatan 78 itu 2 hospital di Kelantan, Kota Baru dengan Kuala Terang. Tak ada lain hospital. Sakit jeli pun kena pergi Kota Baru atau Kuala Terang. Just imagine hari emergency dari mana? Tak ada pusat kesihatan, tak ada kampung, hospital tak ada. Perumahan, rumah kos rendah hanya ada satu yang di seluruh Kelantan. Kami Zainal. Lepas tu tak ada. Kenapa dia buat? Nama dia tak. Nanti kita sampai dia kata masa tu ada saja. Tapi tak cukup. So kita rancang masa itu saya 8 tahun dan sebagai perumahan. Tiap-tiap jajahan, alhamdulillah kita berjaya buat projek rumah sepenuhnya. Okey, Datuk, kita akan bagi peluang kepada Datuk sekali lagi di pusingan yang kedua. Cukup setakat dulu dan oleh kerana banyak sangat tak sempat, jadi kita bagi masa 10 minit tu dan kita nak dengar daripada Tuan Haji Nik Mahmud yang dibawa khas daripada Kementerian Keuangan pada waktu itu, seorang pegawai di PGD di Kementerian Keuangan untuk mengetuai Badan Kemajuan Riset Negeri Kelantan dan selama penggalian pertama 78 sehingga 82 dan separuh penggalian kedua 82 sehingga 84 mengetuai SDC. Jadi persoalannya, apakah rancangan-rancangan dan program-program yang dilaksanakan oleh Tuan Haji Nik Mahmud selaku pegawai kerajaan untuk membangunkan dengan penuh semangat anak Kelantan BN selepas 18 tahun Kelantan di bawah PAS, akhirnya UMNO dapat balik dan dengan semangat yang berkobar-kobar. Apakah kebanggaan selama masa yang dilakukan oleh
Tuan Haji Imam selaku pengurus besar Perbadanan Majuan Besar yang dikatakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Pengerusi Datuk Rahim dan ahli-ahli panel dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Deput Ambo saya kepada majlis ini kerana dah lama kita tinggal di sini. Dekat dengan 30 tahun kan? 30 tahun. Jadi mari nak mengenang kembali apa yang kita buat pada masa yang saya rasa zaman Tan Sri Mak Yaakob dan seperti daripada 78 hingga 1960. Saya rasa masa yang terbaik sekali dari sudut pembangunan ekonomi negara. Ini negeri catat. Membuat rekod lah. Tak ada lagi. Takut masa depan lebih lagi tak tahu. Kita lihat dari sini yang berasa nasib baik kerana dijemput balik untuk membuat SDC dan juga kebetulan pada masa itu ayahmu ada lagi boleh duduk dekat. Alhamdulillah. Dan saya suka juga beritahu bahawa pengalaman yang saya dapat semasa duduk di sini selama 9 tahun selepas Kementerian Keuangan 10 tahun 9 tahun di sini, saya rasa tak ada boleh kita banding kerana apa yang kita lakukan itu bukan sahaja memberi kebaikan pada orang ramai tapi juga memberi kepuasan pada sini. Oleh sama sekampung, sama negeri. Mana kemudahan-kemudahan yang disediakan itu boleh dinikmati. Jadi pertama saya ingin memberitahu juga mana apabila kajian baru ditubuh dan selepas kata 19 tahun di bawah kekuasaan PAS. Jadi semua mengharap satu perubahan besar yang akan berlaku. Memang harapan orang dan serta kerajaan sendiri telah pun menyebut kajian baru, telah pun menyebut dan mengatur tindakan dan langkah untuk membuat perubahan-perubahan yang besar. Dan saya telah diminta menyediakan SDC itu supaya boleh menerima peruntukan yang besar yang akan diberi untuk memajukan kerajaan, menyediakan kapasiti, cukup pekerja, cukup orang ahli dan juga bersedia melaksanakan. Itu satu perkara yang challenge, cabaran yang sungguh besar kerana mereka mahu membangun bukan masa depan seperti apa kemarin lagi. Yesterday dan not membangun. Kalau boleh kita buat cepat. Dalam masa yang sama, SDC juga digunakan untuk menyelesaikan masalah lama. Ingat ke tidak kita kena ambil balik kawasan hutan, kena running semula kerana berbagai sebab. Jadi oleh kerana kalau yang rumit melibatkan syarikat-syarikat termasuk syarikat-syarikat asing, kita kena merancang dengan betul. Jadi mula-mula TMB jadi pengurusi, selepas itu diminta pegawai kerajaan persekutuan Datuk Safian menjadi pengurusi. So jadi ini satu perkara yang kita perlu atasi secepat mungkin. Ada harapan orang ramai lah perkara ini perlu diselesaikan segera. Tapi dengan masa 5-6 tahun juga dah selesai. Yang kedua, pada masa itu kita tak pernah berfikir nak ada pelabuhan dengan segera. Dan saya terkejut apabila sampai di SDC duduk sekejap sampai satu laporan. SDC kena buat ni.